port scanning adalah antara salah satu teknik yang sangat penting untuk discover identity of a host ataupun kita punya victim. Okay, dan tujuan port scanning ni adalah untuk checking open port bagi TCP ataupun UDP bagi host yang kita nak cuba hack tu. Okay, so ada various techniques untuk scan port scanning ni. Okay, dan antara yang paling klasik adalah kita pakai TCP Connect Scan, yang mana kita implementkan scan menggunakan Netcat. Kita akan tengok sebentar lagi. Ataupun kebanyakan ataupun kali Linux popular dengan Nmap scan, yang mana Nmap scan kita boleh scan kedua-duanya, UDP ataupun TCP. Tapi kalau TCP Connect Scan, kita akan lebih fokus pada TCP connection. So tanpa membuang masa, kita akan terus pergi kepada kita punya Kali Linux. Okay, so sebelum tu kita akan study sikit tentang traffic, apa berlaku pada network traffic masa scan tu dijalankan. So nak tengok kita punya traffic, network traffic, kita boleh pakai Wireshark. Okay, Wireshark untuk collectkan semua paket yang ditransfer. Okay, dan kita pergi pada capture, pergi options, kita select kita punya interface, okay, ETH0, and then saya boleh enable atau disablekan promiscuous ni, dan pergi pada options, saya disablekan resolve MAC address ataupun boleh di-enablekan, tapi selalunya akan disablekan. So pergi pada input balik, okay, tap input, and then tulis di sini kita nak fokus pada host, satu host sahaja, 92.168.187. Oh sorry, 43. Okay, untuk latihan anda sendiri, sama ada anda boleh install Kyoptrix punya image, okay, Kyoptrix image, ataupun anda boleh terus pakai IP address Windows anda sendiri. Okay, so buka command prompt pada Windows and then tulis ipconfig, dan ini adalah IP address Windows. Okay, kalau nak scan Windows boleh masukkan IP address Windows, tapi dalam case saya nak scan Kyoptrix. Okay, so ini adalah IP address Kyoptrix saya, 187. Saya boleh tekan start. Okay, so by default memang Wireshark akan automatic collect apa-apa, anything yang transferred, okay, daripada host kita kepada host 187 ni. Okay, so kita boleh tengok command dalam Netcat. Okay, actually Netcat dia akan list out sort of things, so kita kena kecilkan sikit. Okay, before that saya besarkan dulu untuk tengok command dia. Okay, command dia adalah nc netcat, and then nvv -w 1-z, and then masukkan IP address yang kita nak scan, 192.168.43.187. Okay, so this one dia punya result akan panjang, so saya akan kecilkan supaya kita boleh comparekan result daripada shell Netcat dengan Wireshark, sebab kita nak tengok traffic dia. Okay, so lepas pada IP ni kita masukkan range port yang kita nak scan. Mungkin boleh bermula pada 0 sampai 200. Okay, kalau lagi banyak port, sudah akan take time lagi banyak, dan paket pun akan jadi lagi banyak. Okay, so saya akan scan daripada 0 sampai 200 dan tekan enter. Oh sorry, 0 tak boleh, pakai 1. Okay, okay, so saya akan kecilkan. So mari kita tengok perbezaan atau persamaan apa yang berlaku behind the scene port scanning ni sebenarnya. So kalau perasan dekat sini, dia bermula dengan 200, okay, dan yang satu, yang first kali ada daripada di bawah. Okay, so kalau tengok dalam shell, yang satu kat bawah, tapi kalau dalam Wireshark sama juga, nombor satu adalah daripada bawah. Okay, dan kalau perasan, setiap kali kita starting scan menggunakan shell, okay, before that saya stop dulu ni, capture shell ni, capture Wireshark. Okay, so every time kita hantar Netcat
punya scan, dia akan hantar ARP punya package. Okay, so actually dalam tutorial kali ni kita akan abaikan dulu ARP ni ataupun ARP punya connection. So kalau kita nak hiddenkan ni, just senang tulis TCP dalam filter atas ni. Okay, TCP saja. So dia akan tunjuk semua yang related dengan TCP punya scan. So jom kita inspect apa yang berlaku behind the scene traffic network kita. Okay, kita tengok yang open dengan juga yang close. Kalau tengok kat sini, kita cari port okay, 80 open, see, open, 81 close. Okay, kita akan bezakan antara dua tu, open dengan yang close. So kita akan cari port 80. Okay, so sini TCP, protokol TCP, dan dia punya port adalah dalam info ni. Okay, dari 478 47874 pergi pada 23 22, 21, 22. Okay, so kita akan cari 80. Actually sama je. Kalau nak tengok port 22 dengan 23, 22 buka, 23 tutup, sama juga macam 80 buka, 81 tutup. Okay, this one 80 buka, 81 tutup. Okay, kalau tengok dekat sini, dia ada menghantar sync punya package, and then dia ada terima, and then dia hantar balik acknowledge. So 3 kita panggil sebagai 3 handshake. Ini adalah protokol TCP punya connection. Every time yang kita nak connect dengan TCP punya connection, dia kan ada 3 handshake punya apa kita panggil validation ataupun connection dia. Tetapi disebabkan ini adalah HTTP, dia adalah protokol web, so dia akan tambah dengan yang lain lah. Okay, dia punya ada final acknowledgement. Kalau tengok dalam port yang lain, contoh seperti 22 dengan 23, so dalam 22 dia hantar sync, and then kita terima balik. Okay, daripada kita hantar kepada victims. Saya cuba besarkan kalau boleh. Tak boleh besar. Okay, kemudian daripada victim hantar balik pada kita, and then kita hantar balik pada victim. So dia melibatkan 3 proses. Okay, pertama daripada kita, okay, daripada shell ni hantar kepada Cubtrix, and then Cubtrix balas balik. Yang ni adalah Cubtrix balas balik, and then kita balas lagi sekali dia punya acknowledgement yang mengatakan kita dah connect. Okay, ini adalah basic TCP connection. Kalau kita perasan tengok yang lain macam port 23, bila dia hantar daripada Netcat, hantar sync punya package kepada victim ataupun kepada Cubtrix, dan Cubtrix gagal balas. Okay, dia balas dalam bentuk RST, maksudnya not available. So kalau kita boleh scroll belakang ni, kita boleh tengok dia punya data yang dia balas balik lah, dia punya header dia. Okay, so ini adalah basic macam mana basic port scanning bagi TCP, sebab kita pakai yang saya sebut tadi, 3 handshake tadi. Okay, so ini adalah untuk TCP saja, bukan UDP. So UDP kita akan pakai cara lain, sebab UDP dia tak ada handshake. Okay, dia tak ada 3 handshake. Okay, so kita akan move kepada Nmap punya untuk tutorial yang seterusnya.